Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Akhlak Darjah 3, Pelajaran 3, Sabar. Hari ini kita sambung 3.4, Sifat Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3.4, Sifat Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling sabar menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baginda menghadapi berbagai rintangan dan dugaan yang berat ketika menjalankan tugas dakwahnya menyampaikan ajaran Islam. Nak bandingkan ujian kita dengan ujian Nabi ni, ujian Nabi lagi berat. Antara cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diejek dan dihina oleh orang-orang Quraisy Mekah. Kita ni manusia biasa ni kena ejek sikit, kena hina, kita dah melenting kadang-kadang kan. Betapa bezanya sifat sabar kita dengan sifat sabar Nabi. Masyarakat Mekah telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke peringkat membunuh baginda. Tengok tinggi betul sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keluarga baginda sendiri, Abu Lahab dan Abu Sufyan, menjadi penentang kuat terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeru kaum Quraisy supaya tidak mempercayai dan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bapa saudara Nabi sendiri, Abu Lahab, pakcik Nabi, antara orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi, tapi Nabi tetap sabar. Tak ada pun rasa benci Nabi pada Abu Lahab. Yang ketiga, baginda telah ditohmah dengan pelbagai tuduhan dan dikatakan orang gila dan ahli sihir. Yang keempat, baginda pernah ditawarkan dengan harta kekayaan dan perempuan yang cantik supaya berhenti daripada menyebarkan Islam. Walaupun ditawarkan dengan harta yang sangat banyak, tapi Nabi Muhammad tetap teruskan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Yang kelima, baginda pernah diugut untuk dibunuh, bahkan beberapa percubaan dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak kali dah lah Nabi kena ugut, nak kena bunuh, tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Tak ada rasa gentar dalam diri Nabi, Nabi tetap teruskan dakwah. Yang keenam, orang Quraisy pernah meletakkan najis unta ke atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud menunaikan solat. Walaupun ada orang baling najis, pernah lemparkan batu pada Nabi pun, Nabi tetap sabar. Yang ketujuh, orang-orang Islam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di pulau dan dikenakan sekatan makanan oleh orang kafir Quraisy sehingga terpaksa menanggung kelaparan. Yang ke-8, orang-orang Quraisy yang menganut Islam telah diseksa dengan kejam oleh kafir Quraisy. Sebab itulah kita sekarang ni kita kena bersyukur sebab kita ni lahir-lahir je Islam. Dilahirkan dalam kalangan keluarga yang Islam. Tapi orang zaman dulu dia mempertaruhkan nyawa sendiri. Sebab apa? Sebab semata-mata untuk mempertahankan agama Islam. Dan yang ke-9, segala cabaran ini tidak melemahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam, dan mereka menghadapinya dengan sabar. Akhirnya Islam tersebar ke seluruh alam berkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjalankan tugas dakwah ini. Kalau dulu Nabi Muhammad bersusah payah untuk menyebarkan agama Islam, sekarang ni kita sendiri kena pertahankan agama kita, agama Islam. Kita boleh melatih diri menjadi orang yang sabar dengan melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama,
rajin mengerjakan solat sunat selain solat fardu. Yang kedua, amalkan puasa sunat. Yang ketiga, banyak melakukan amalan kebajikan seperti bersedekah. Yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Yang kelima, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, jauhkan diri dari hiburan yang berlebihan dan maksiat. Apa yang kita pelajari daripada pelajaran yang ketiga, sabar? Yang pertama, sabar adalah sifat mulia yang mesti ada pada semua orang Islam. Yang kedua, setiap orang dikehendaki bersabar apabila ditimpa sesuatu bencana atau penderitaan. Yang ketiga, sabar yang paling utama ialah sabar ketika melakukan perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Yang keempat, kita dituntut supaya bersabar ketika ditimpa musibah. Yang kelima, seseorang yang bersabar ketika ditimpa bencana akan diringankan dosa-dosanya dan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, orang yang sabar ialah orang yang dapat menghadapi segala penderitaan dan kesusahan dengan hati yang tenang dan redha. Yang ketujuh, selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila ditimpa bencana. Dan yang ke-8, orang yang sabar akan mendapat kemenangan dan kejayaan dalam kehidupannya. Antara doa yang kita boleh baca ketika ditimpa bencana, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tiada Tuhan yang boleh disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah termasuk golongan orang yang menganiayai, yakni pada diri sendiri. Okey, baik. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran yang seterusnya pada masa yang akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.